Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tanbib bil khair wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jamaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim suratu An-Nisa selepas kita bercuti dalam lebih kurang 2 minggu kerana kita bercuti hari raya, ya. Baik, pada kuliah yang lepas Alhamdulillah kita dah sampai ayat 11 daripada suratu An-Nisa, iaitulah ayat yang menjelaskan tentang pembahagian harta pusaka ataupun yang kita sebut dengan faraid. So pada subuh ni insyaAllah kita sambung ayat yang ke-12, yang mana ayat yang ke-12 ini juga masih lagi menjelaskan tentang pembahagian harta pusaka. Ya. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم. Baik, Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat 12 ni tentang pembahagian harta pusaka, khasnya antara suami dengan isteri. Misalkan isteri meninggal, berapakah suami dapat bahagian, ya, ataupun suami meninggal, berapakah isteri dapat bahagian. Pada ayat sebelum ni, ayat 11, Allah Ta'ala menjelaskan tentang bahagian anak dan orang tua. Ini menjelaskan kepada kita bahawa yang berhak menjadi waris kita, yang berhak untuk mendapatkan harta pusaka, selain disebabkan oleh hubungan darah seperti ayah dengan anak, ya, sampai ke bawah, ataupun dengan ayah, anak dengan ayah sampai ke atas, termasuk kepada datuk, iaitu hubungan darah, maka antara yang menyebabkan kita saling mewarisi juga adalah kerana hubungan perkahwinan, ya, kerana hubungan perkahwinan. Suami dengan isteri, mereka saling mewarisi bukan kerana satu darah, tetapi kerana mereka diikat dalam perkahwinan, ya. Baik, Allah Ta'ala menjelaskan pada ayat ni, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad.
Dan bagi kamu, hai suami-suami, kata Allah, adalah 1/2, ya, adalah 1/2 dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istri kamu, illam yakullahunna walad, jika mereka tidak mempunyai anak. Jadi andai kata ada seorang isteri meninggal, ya, kemudian dia hanya meninggalkan suami dia, hanya suami dia yang menjadi waris dia, anak dia tak ada, ya, sama ada anak dia dengan suami dia yang itu, ataupun mungkin sebelumnya dia pernah berkahwin, ya, tak ada sama sekali, maka suami yang dia tinggal tu dapat bahagian harta dia setengah. Setengah daripada harta yang dia miliki adalah menjadi hak milik suami dia. Dan ini menunjukkan kepada kita bahawa juga Islam mengakui harta seorang isteri, ya. Islam mengakui harta yang dimiliki oleh seorang isteri. Jadi perkahwinan tidak serta-merta menyebabkan harta mereka mesti melebur, ya. Ada orang mengatakan harta suami, harta isteri, dia kata. Harta isteri, harta suami. Ya, sebenarnya ini bukan, ini istilah yang kurang tepat. Ya. Harta suami, harta isteri itu bukan istilah yang tepat. Istilah yang tepat, suami bertanggungjawab kepada isteri betul. Tapi bukan bererti harta suami menjadi harta isteri. Tak. Ya. Begitu juga sebaliknya, isteri dia berhak terhadap harta dia. Maka dalam konsep kehidupan moden kita sekarang, di mana banyak dalam kehidupan berumah tangga, suami dan isteri bekerja. Ya, so dalam kehidupan, membangun kehidupan mereka pun mereka bekerja sama. Katalah dalam membina rumah, ya, setengah dibantu oleh suami dan juga setengah dibantu oleh isteri. Misalkan mereka membeli kenderaan juga macam tu, setengah daripada suami, setengah juga dibantu oleh isteri. Mereka membina perniagaan juga bekerja sama. Maka kalau salah satunya meninggal, maka perlu dibahagikan harta pencaharian ini dahulu, ya, dibahagikan harta pencaharian dahulu, ya. Dahulu mereka membina keluarga ni, rumah misalkan, membeli kereta misalkan, membina usaha misalkan, itu mereka bina bersama-sama. Suami menyumbang, isteri juga menyumbang dengan harta dia, maka perlu dipisah dulu, baru kemudian dibahagikan. Jadi walaupun sudah berlaku perkahwinan, ya, hubungan suami isteri, ini tidak bererti bahawa harta mereka jadi satu, terutama apabila meninggal. Tak, Islam tidak punya konsep macam tu, ya. Suami tetap dia punya harta, isteri kalau dia ada harta tetap dia punya harta, begitu, ya. Maka apabila meninggal, ya, mesti ada si isteri misalkan meninggal, maka suami menjadi waris dia, ya. Begitu juga nanti sebaliknya. Ini kadang-kadang banyak berlaku, apabila suami meninggal, isteri yang ambil hak semua, seolah-olah semua harta suami dia menjadi harta dia, padahal tidak. Dalam Islam bukan begitu. Ataupun sebaliknya, isteri meninggal, harta isteri diambil alih semua oleh suami. Ini pun tak betul, ya. Maka Allah Ta'ala menetapkan, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Suami dapat setengah daripada harta isteri apabila isteri dia yang meninggal ni tidak mempunyai anak sama sekali, tak ada anak. Misalkan baru berkahwin, belum ada anak, meninggal, maka dia dapat setengah. Ataupun mungkin lama dah berkahwin, cuma Allah tak kurniakan mereka anak. Isteri meninggal, suami dapat berapa? Dapat 1/2, ya, ataupun dapat setengah daripada harta yang dimiliki atau harta yang ditinggalkan oleh isterinya, ya. فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ.
Kemudian sebaliknya, jika mereka, maksudnya isteri-isterimu itu mempunyai anak, dia ada anak, sama ada mungkin anak dia dengan suami yang dia tinggal tu, ataupun mungkin sebelumnya dia pernah berkahwin, dia punya anak, janji dia punya anak, falakumur rubu'u mimma tarakn, maka suami yang dia tinggal hanya dapat 1/4 daripada harta yang dia tinggalkan. Tak dapat setengah. Tadi setengah tu kalau tak ada anak. Kalau ada anak, maka hanya dapat 1/4 sahaja daripada harta yang ditinggalkan oleh isterinya. Ya. Misalkan mungkin muncul persoalan, ya. Bagaimana kalau dia poligami? Suami dia poligami. Dia punya isteri 4 orang. Ya, setiap seorang isteri dia meninggal, dia akan dapat 1/4. Kalau misalkan masing-masing isteri dia punya anak. Kalau misalkan keempat-empat tak ada anak, maka setiap satu orang daripada isteri dapat setengah daripada harta peninggalan isterinya. Ini ketetapan daripada Allah, ya. Baik. Kemudian Allah menjelaskan min ba'di wasiyatin yusina biha aw dain. Tapi ini dengan syarat selepas ditunaikan wasiat yang mereka wasiatkan ataupun hutang. Jangan dulu sentuh-sentuh harta yang ditinggalkan ni sebelum selesaikan 2 perkara. Yang pertama, wasiat dia. Cek dulu ada tak dia wasiat. Jangan-jangan sebelum dia meninggal dia ada wasiat. Dia tulis wasiat bagus-bagus. Dia kata kalau aku meninggal, hartaku yang ni aku wasiatkan untuk diwakafkan. Untuk pembinaan masjid misalkan, untuk pembinaan sekolah agama misalkan, ya. Dia ada wasiat, maka selesaikan tu dulu. Ataupun hutang dia, cek hutang dulu. Silap-silap banyak hutang yang dia tinggalkan, maka selesaikan hutang tu dulu, bayarkan dulu. Baki daripada situ barulah ambil bahagian. Kalau misalkan tadi isteri yang meninggal tu tak ada anak, dapat suami setengah. Kalau ada anak, maka dia hanya dapat 1/4 sahaja daripada harta yang ditinggalkan oleh isterinya, ya. Baik, kita teruskan. Kemudian Allah berfirman, walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakul lakum walad. Walahunna, dan bagi mereka, maksudnya dekat sini adalah isteri-isteri, ya. Bagi mereka isteri-isteri, ya, ar-rubu'u dapat 1/4 mimma taraktum daripada harta yang kamu tinggalkan wahai para suami kalau kamu meninggal, illam yakul lakum walad, jika kamu tak ada anak. Misalkan suami meninggal, isteri dapat 1/4 daripada harta yang ditinggalkan oleh suami. Itu dengan syarat illam yakul lakum walad, kalau suami ni tak ada anak. Kalau dia tak ada anak, sama ada dengan isteri yang ni ataupun mungkin pernah dengan isteri yang lain, maka isteri yang dia tinggal ni dapatlah 1/4 daripada harta yang dia tinggalkan. Tak banyak dapat. Dan mungkin muncul soalan lagi. Macam mana kalau misalkan yang meninggal ni dia poligami? Ini kadang-kadang jadi masalah ni. Masa hidup mungkin dia boleh handle. Bila dah meninggal tak boleh handle. Berlaku pergaduhan, ya. Rupa-rupanya dia ada 2 orang isteri, ataupun mungkin 3, atau bahkan sampai 4 orang isteri. Macam mana mereka? Apakah setiap satu orang 1/4? Tak. 1/4 saja untuk mereka semua. Maka pada ayat ni pun Allah Ta'ala sebut walahunna, bentuk jamak. Allah tak kata walaha, ya. Walahunna, bagi mereka, ya, bagi mereka. Ar-rubu hanya 1/4 sahaja. Mimma taraktum, daripada harta yang ditinggalkan oleh suami, illam yakul lakum walad, jika suami yang meninggal ni tidak mempunyai anak sama sekali, ya. Maka bahagian isteri daripada harta suami adalah tak banyak, ya. Lalu bagaimana kalau ada anak?
فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ. Maka jika ada bagi suami-suami itu anak, فَلَهُنَّ الثُّمُنُ, maka bagi isterinya hanya 1/8 mimma taraktum, daripada harta yang ditinggalkan tu. Maka sebenarnya bahagian isteri itu tak banyak. Ya, ini kadang-kadang yang selalu kadang-kadang berlaku, kita tengok bila suami meninggal, isteri ambil alih semua harta peninggalan suami. Ya, seolah-olah itu menjadi harta dia semua. Dia kuasai sepenuhnya semua. Ya, ikut suka hati dia. Maka tak jarang ditemui ada orang selepas ditinggal suami dia kaya raya. Kenapa? Dia ambil alih semua. Ya. Padahal kalau suami yang meninggal ni mempunyai anak, isteri hanya dapat 1/8 saja, tak lebih daripada situ. 1/8 saja. Kalau suami dia ni ada anak, dia hanya dapat 1/8. Maka kadang-kadang banyak berlaku kezaliman selepas suami meninggal. Ya, harta yang dimiliki oleh suami diambil alih semua oleh isteri dia. Dan kadang-kadang anak-anak pun tak berani nak bercakap. Sebab segan dengan mak, biar je lah, dia kata. Tapi kita kena tahu perkara ini adalah perkara yang tidak sesuai dengan agama kita. Ya. Ayat ini menjelaskan kepada kita secara tidak langsung, apabila isteri meninggal, bahagikan harta dia. Apabila suami meninggal, bahagikan harta dia. Ada kadang-kadang dalam keluarga tertentu, ya, seolah-olah mereka merasa suatu aib, ya, ataupun sesuatu yang tak baik kalau meninggal orang tua dibahagikan harta. Atau misalkan ayah meninggal terus bagi harta. Ada setengah orang dia merasa macam tak baik perkara itu. Biarlah mak ada lagi, biar dulu mak sampai meninggal. Bukan begitu, ya. Allah Ta'ala tetapkan bukan begitu. Kalau isteri meninggal, ya, isteri sama ada dia sebagai isteri ataupun sebagai mak kepada anak-anak dia, bahagikan harta yang menjadi milik dia. Ya, andai kata dahulu mereka bekerjasama dalam membina keluarga, harta kekayaan segala macam, ambil setengah milik dia. Ya, ataupun pergi ke mahkamah, berapa mahkamah tetapkan bahagian dia, so itulah bahagikan. Begitu juga sebaliknya, misalkan ayah meninggal, tinggal mak, bahagikan harta. Ya, ini bukan menjadi sesuatu yang dipandang tidak baik dalam agama. Ya, ini perlu untuk dilakukan untuk menjaga biar supaya tidak memakan harta orang lain, tidak saling menzalimi satu dengan yang lain. Ya, kerana waris itu bukan satu saja, ya, bukan isteri saja, tapi ada anak-anak. Ya, ada anak-anak, mungkin ada orang tua kepada yang meninggal ni juga masih ada, so mesti dibahagikan. Ini ketetapan dalam agama, ya. Min ba'di wasiyatin tusuna biha aw dain. Ya, selepas wasiat yang kamu wasiatkan ataupun hutang. Isteri pun sama tadi seperti suami. Isteri pun tak boleh sentuh-sentuh harta peninggalan suami dia sehinggakanlah dia menunaikan wasiat daripada suami yang meninggal tadi ataupun hutang-hutangnya. Selesaikan itu dulu, ya. Kalau belum selesai, maka tak boleh. Ya, kena selesaikan dahulu hutang-hutang dan sebagainya. Kalau belum selesai wasiat dia, hutang dia, maka isteri jangan sentuh-sentuh dulu harta peninggalan suami. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala menjelaskan tentang yang disebut dengan waris kalalah. Ya. وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. Kata Allah, jika seseorang meninggal dunia
sama ada lelaki maupun perempuan yang sudah tidak mempunyai ayah dan anak tetapi dia masih mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau seorang saudari wanita, ya, seorang saudari lelaki seibu ataupun seorang saudara perempuan seibu, maka bahagian masing-masing dari kedua jenis saudara itu adalah 1/6. Gini. Ini yang disebut dengan waris kalalah, ya. Waris kalalah itu ialah seseorang meninggal, ya. Dia tidak mempunyai anak dan tidak mempunyai ayah. Jadi ayah ke atas tak ada, ayah tak ada, datuk tak ada, ya, anak ke bawah pun tak ada, anak dia tak ada, cucu dia pun tak ada, ya. Ini disebut dengan waris kalalah. So, siapa yang ada, mungkin dia ada saudara lelaki ataupun saudara perempuan, tapi mesti seibu bukan seayah. Ini perlu untuk dijelaskan. Sebagaimana dikatakan para ulama tafsir, wa ajma'al ulama ala anna al-murada bil ikhwah huna al-ikhwatu lil yang dimaksudkan saudara dekat sini adalah mesti saudara seibu, bukan saudara seayah. Ya, mak mereka sama. Mungkin ada saudara lelaki dia yang punya mak sama dengan dia, atau ada saudara perempuan dia yang punya mak sama dengan dia. Kalau saudara seayah tak boleh. Ya, mungkin saudara seayah ni, kalau dikatakan saudara seayah, belum tentu saudara seibu. Ya, mungkin saudara seayah dan saudara seibu, tapi mungkin juga saudara seayah tapi tak saudara seibu. Mungkin ayah ni dia punya saudara daripada ayah dia, tapi bukan daripada mak yang sama. Mungkin ayah dia dulu pernah berkahwin 2-3 kali. So itu dikatakan saudara seayah. Jadi para ulama bersepakat bahawa yang dimaksudkan saudara dekat sini adalah saudara seibu, sama ada lelaki ataupun perempuan. Itu yang menjadi waris dia. Maka dapatlah 1/6. Kalau misalkan dia ada seorang saudara lelaki seibu, dapatlah 1/6. Ataupun dia ada seorang saudara perempuan seibu, maka dapat 1/6. Ini kadang-kadang berlaku, ya. Ini sesuatu yang biasa berlaku. Seseorang meninggal dunia, dia tak ada waris. Ayah dia dah tak ada, anak-anak dia tak ada. Mungkin oleh kerana dia belum berkahwin. Ya, ada begitu. Sebab ada orang kadang-kadang dah sampai umur 40-50, ya, dah berusia, tapi Allah belum rezekikan kepada dia pasangan hidup. So dia meninggal. Yang ada siapa? Yang ada saudara seibu. Maka saudara seibu ni, kalau satu dapat 1/6. Ya, sama ada lelaki maupun perempuan. Ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ. Ya. Kemudian kata Allah Ta'ala, فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ. Ya. Jika mereka lebih daripada seorang, ya, maksudnya saudara seibu tadi lebih daripada seorang, dia punya saudara seibu mungkin 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, ya, lebih daripada satu. Fahum syuraka'u fis sulus, maka mereka berkongsi dalam 1/3 harta pusaka itu. Gini, misalkan ada seseorang meninggal, dia dah tak ada ayah, datuk pun tak ada, dia tak ada anak, cucu pun tak ada. Siapa yang jadi waris dia? Saudara seibu. Ya, saudara seibu. Jumlah saudara seibu ni katalah 2 orang, 3 orang, 4 orang atau bahkan 5 orang. Ya. Mungkin di antara mereka ada lelaki, ada perempuan. Berapakah bahagian mereka semua ni? 1/3. 1/3 daripada harta yang ditinggalkan. Ya. Katalah contoh mudah. Dia punya nilai kekayaan semasa dia meninggal tu lebih kurang katalah dalam RM300,000. Maka bahagian saudara-saudara seibu dia ni, yang katalah tadi berjumlah 5 orang, ya, itu RM100,000. RM100,000, ya.
Lalu 100,000 ringgit ni fahum syuraka'u fis sulus, itu mereka berkongsi, nanti bagi rata. Ya, nanti bagi rata. Katalah tadi mereka 5 orang, kemudian bahagian mereka ada sebanyak 100,000 ringgit, maka setiap orang 20,000 ringgit. Sama ada dia lelaki ataupun perempuan. Maka kita jangan mudah-mudahkan. Ada setengah orang kadang-kadang menuduh dalam Islam ni bahagian perempuan sentiasa lebih sedikit daripada lelaki. Tak, tengok konteks dia dulu. Ya, tengok konteks dia dulu. Bukan dalam setiap masalah bahagian lelaki lebih banyak berbanding bahagian perempuan. Ya. Termasuk dalam hal waris kalalah ni. Dekat sini bahagian lelaki dan wanita sama. Ya, misalkan ada seseorang meninggal, kemudian dia ayah dah tak ada, anak pun tak ada, waris dia saudara seibu. Saudara seibu dia ni katalah tadi 5 orang. Katalah dari 5 orang ni 2 orang lelaki, 3 orang perempuan. Bahagian mereka ini sama, bagi rata. Daripada 1/3 tadi bagi sama rata semua. Maka tadi kalau kita umpamakan 1/3 daripada harta semati ini 100,000 ringgit, maka mereka yang 5 orang ni dapat masing-masing 20,000 ringgit. Walaupun dia lelaki ataupun perempuan, sama sama rata. Maka kita jangan mudah mengatakan dalam Islam ni bahagian perempuan sentiasa lebih sedikit. Tak, kita kena lihat dulu masalah dia seperti apa, kedudukan dia bagaimana. Kita tengok tak semua bahagian perempuan lebih sedikit berbanding bahagian lelaki, ya. Jadi ini ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut min ba'di wasiyatin yusa biha aw dainin ghaira mudar, ya. Kata Allah Ta'ala, setelah ditunai wasiat yang dibuatnya atau setelah dibayar hutangnya dengan tidak menyusahkan dengan sebab wasiat ahli waris, ya. Gini. Jadi harta tadi pun, waris kalalah ni, mereka boleh ambil harta peninggalan saudara mereka ni itu selepas ditunaikan wasiat dan hutangnya, ya. Begitu semua. Kalau kita perhatikan ayat 11 dan ayat 12 surah An-Nisa ni, yang mana kedua-dua ayat ni menjelaskan tentang pembahagian harta pusaka yang sangat detail. Allah Ta'ala ulang 4 kali ayat min ba'di wasiyatin yusi biha audain ataupun yang semakna dengannya. Cuba perhatikan dalam surah pada ayat 11 Allah Ta'ala sebut sekali. Dalam surah yang pada ayat yang ke-12 ni Allah Ta'ala sebut 3 kali. 4 kali Allah Ta'ala ulang ayat yang menjelaskan bahawa harta pusaka itu dibahagikan selepas tunaikan wasiat si mati dan hutangnya, ya. Kenapa Allah Ta'ala ulang sampai 4 kali? Ini menunjukkan bahawa ini perkara yang sangat penting. Jangan sampai lalai. Jangan sampai kita sibuk nak cepat-cepat dapat harta semati tapi kita tak periksa dulu ada tak wasiat dia, ya, ataupun ada tak hutang dia, gitu, ya. Kemudian yang menarik dekat sini apabila kita perhatikan, Allah Ta'ala sentiasa mendahulukan kata wasiat berbanding hutang, ya. Yang menjadi persoalan gini, andai kata ada seseorang meninggal, lalu dia meninggalkan wasiat dan hutang kepada orang. Kalau kita ditanya, manakah yang lebih utama diselesaikan? Hutang atau wasiat? Para ulama mengatakan yang paling utama mesti diselesaikan adalah hutang, bukan wasiat. Lalu kenapa pada ayat ini Allah Ta'ala dahulukan wasiat berbanding hutang? Jawapannya kata Al-Imam Asy-Syamakhsyari rahimahullahu ta'ala alaih, kata beliau, kerana biasanya waris begitu berat untuk menunaikan wasiat si mati. Kalau hutang itu cenderung mereka mudah. Kenapa? Kerana hutang ni dia ada yang didapat. Dahulu dah diambil lebih dulu, dipakai dulu, diguna dulu.
So sekarang ni tinggal mengganti. Wasiat ni kita tak ada dapat apa. Kita ambil bagi pada orang. Kita tak ada dapat imbalan apa-apa. Kalau hutang itu kan kita dah ambil manfaat lebih dahulu. Misalkan dulu dia nak membina rumah, so dia perlu hutang. Dah jadi rumah dah. Ya, ataupun mungkin dia perlukan kos untuk hidup, untuk anak sekolah dan sebagainya. Ya, dia pinjam wang. Ada imbalan yang dia dapat. Ya. Kalau wasiat tak ada. Misalkan dia wasiat, aku wasiatkan ni 1/5 dari harta aku ni aku wasiatkan untuk wakaf misalkan. Waris ni tak ada dapat apa. Mereka berat untuk menunaikan itu. Ya. Yang mereka pandang, habislah harta ni, kalau ikutkan wasiat ni banyak dah habis ni. Dan sebagainya, ya. Maka itulah alasan kata Al-Imam Asy-Syamakhsyari rahimahullahu ta'ala alaih. Kenapa pada ayat ini Allah Ta'ala mendahulukan kata wasiat berbanding hutang. Walaupun sebenarnya hutang lebih penting untuk diselesaikan berbanding wasiat. Kedua-duanya mesti diselesaikan. Tapi misalkan kalau kita nak bandingkan mana yang lebih utama, hutang lebih utama. Ya, cuma Allah Ta'ala dahulukan wasiat pada 4 kali Allah Ta'ala sebut pada ayat 11 dan ayat 12 ni kerana biasanya waris merasa berat untuk menunaikan wasiat si mati. Kalau hutang biasanya cenderung lebih mudah untuk membayarnya mereka. Kenapa? Mungkin orang datang, ya, ataupun mereka telah diberitahu, atau mereka sendiri telah pun tahu, ya, kerana mereka juga sudah dapat manfaat daripada hutang tersebut. Kalau wasiat mereka tak ada dapat apa, maka mereka pandang berkuranglah harta ni, maka mereka rasa berat. Itulah sebabnya Allah Ta'ala tekankan min ba'di wasiyah, selepas kamu tunaikan wasiat, kata Allah Ta'ala, ya. Baik. Ghaira mudar, ya. Wasiat ni pun kata Allah Ta'ala wasiat yang tidak memudaratkan. Ada ke wasiat yang memudaratkan? Ada, ya. Maka tidak boleh seseorang yang hendak meninggal membuat wasiat dengan tujuan nak memudaratkan waris, ya. Maka tak boleh. Malah ini sebagai perbuatan dosa, ya. Bagaimana misalkan wasiat yang dikatakan memudaratkan ni, ya. Yang pertama, al-wasiyatu liwaris. Dia berwasiat kepada waris dia. Ini tak boleh. Misalkan sebelum dia meninggal dia tulis surat wasiat. Dia kata, kalau aku meninggal, rumah ni untuk anak bongsu aku, kalian jangan sentuh-sentuh. Padahal dia ada 5 orang anak. Harta dia pun bukan banyak. Ini tak boleh. Maka Nabi mengatakan la wasiyata liwaris. Tak ada wasiat untuk waris. Untuk waris kita jangan buat wasiat untuk mereka. Mereka sudah ditetapkan Allah bahagian masing-masing. Jangan lagi buat-buat. Ni kadang-kadang orang tua sebab sayang sangat dengan anak tertentu buatlah wasiat. Kalau aku meninggal, rumah ni mesti untuk dia. Mana ada begitu, ya. So wasiat itu untuk yang bukan waris. Maka ayat yang terdapat dalam surah Al-Baqarah, ya, in taraka khairan lil wasiyati lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf ila akhir al-ayah, itu telah dimansukh oleh ayat-ayat pembahagian harta pusaka ini. Maka tak boleh ada wasiat lagi untuk waris, kerana bahagian mereka telah ditentukan Allah. Kalau misalkan dibuat wasiat kepada waris tertentu, maka itu akan mendatangkan kemudaratan. Ya, sepatutnya hanya dapat sekian, ini saja yang dia dapat, tiba-tiba dia dapat banyak. Yang lain terzalimi, tak boleh. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, wasiat itu dikatakan memudaratkan bi aktsar minas sulus. Wasiat dia lebih daripada 1/3, tak boleh. Nabi mengatakan wasiat itu maksimum 1/3 dari harta yang ditinggalkan. Jangan pula nak wasiatkan setengah atau bahkan semua. Dia meninggal, sebelum dia meninggal dia tulis surat wasiat. Dia kata, kalau aku meninggal, setengah hartaku ni wakaf, infak. Tak boleh. Tak boleh. Dalam Islam tak boleh begitu. Ya. Maksimumnya 1/3.
Oh, tapi dia kan buat untuk ibadat, untuk masjid, untuk pondok tahfiz dan sebagainya. Walaupun dia hanya boleh maksimum wasiatkan 1/3. Kenapa? Kerana ada waris yang dia tinggalkan. Mereka juga berhak ke atas harta yang ditinggalkan. Maksimum 1/3. Lebih daripada situ, itu dikatakan wasiat yang memudaratkan. Malah Nabi mengatakan 1/3 itu pun dah banyak dah. Maka sebenarnya kalau boleh di bawah itu lagi. Ya. Apalagi misalnya wasiat yang memudaratkan ni. Misalkan dia buat wasiat, ya, firaran an warithin muhtaj, kerana dia tidak ingin waris dia mendapat harta dia. Saja dia buat wasiat begitu. Dia tak suka kalau waris dia ni mendapatkan harta dia. Maka dia buat wasiat, kalau aku meninggal, harta aku ni wasiat sekian. Sebab dia tak nak waris dia tu, mungkin dia tak suka dengan anak-anak dia. Wallahualam, kita tak tahu, mungkinlah ada berlaku begitu, ya. Dia buat wasiat sebab dia tak nak waris dia ni dapat. Itu pun termasuk wasiat yang memudaratkan, tak boleh. Maka wasiat itu dibolehkan, cuma jangan mendatangkan kemudaratan kepada waris yang ditinggalkan. Itu tidak diperbolehkan dalam agama. Maka sangat adil yang dibuat oleh Allah Ta'ala ni, ya. Baik, seterusnya Allah Ta'ala sebut wasiyatan minallah, ya. Wasiyatan minallah, demikianlah ketentuan Allah, wasiat daripada Allah, ya, tentang pembahagian harta pusaka ini. Ini adalah wasiyatan minallah. Ini adalah wasiat yang Allah wasiatkan kepada kita. Para ulama menjelaskan, dekat sini Allah Ta'ala buat wasiyatan, ada tanwin dekat situ, itu litabkhim wa ta'zim, nak menunjukkan keagungannya. Isyaratan ila li ta'zimil amr, ini satu isyarat tentang besarnya perkara ini, ya. Wa anna man khalafa wasiyat Allah istahaqqa iqabah, maka orang-orang yang menyalahi wasiat Allah, ketetapan Allah Ta'ala, maka dia berhak untuk mendapatkan azab daripada Allah. Maka tentang pembahagian harta pusaka ini, berapa misalkan tadi isteri dapat kalau suami meninggal, ataupun sebaliknya, ya, ataupun seperti waris kalalah yang dibahaskan tadi, dan ketentuan-ketentuan dia yang kita telah bahaskan, ini adalah wasiat daripada Allah. Ini adalah perintah daripada Allah Ta'ala yang mesti kita terapkan, ya. Wallahu alimun halim, dan Allah itu Rabb yang maha mengetahui, lagi maha penyantun. Allah itu Rabb yang maha mengetahui, maka Allah menetapkan bahagian-bahagiannya. Dan Allah itu Rabb yang maha halim, maha penyantun, maha halus, maha lembut, ya, maha baik. Jadi tak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang tidak baik. Tak mungkin Allah menetapkan sesuatu bahagian kerana Allah nak menzalimi. Tak mungkin. Kerana Allah itu Rabb yang maha halim, ya. Kalau kita perhatikan hujung ayat 11 dan ayat 12 ni, pada hujung ayat 11 Allah Ta'ala sebut aliman hakimah. Allah itu Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Pada hujung ayat 12 Allah Ta'ala sebut alimun halim, ya. Rabb yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Ini semua menunjukkan bahawa Allah tidak mungkin menetapkan pembahagian harta pusaka kerana nak menzalimi atau nak merendahkan sebahagian dengan sebahagian yang lain. Tak. Allah lah yang lebih tahu tentang masing-masing kita. Sama ada kita sebagai anak, sebagai ayah, sebagai ibu, sebagai saudara, sebagai sebagai isteri, sebagai suami. Allah lah Rabb yang lebih tahu tentang kita semua. Dan Allah itu Rabb yang maha bijaksana. Bukan sekadar bijaksana, malah Allah itu Rabb yang maha penyantun, maha halus, maha lembut dengan hamba-hambanya. So tak mungkin Allah menetapkan sesuatu yang tak baik bagi kita. Mungkin sekadar ni saja kuliah kita pada subuh ni. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Yang baik daripada Allah, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.